Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini kita akan mulakan pengajian bab darah wanita daripada kitab Mughnil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya pengajian ini adalah diminta oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Uthman, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan bincang daripada kitab Mughnil Muhtaj. Jadi pengajian kita pada hari ini, permulaan pengajian kita bahik daripada kitab Mughnil Muhtaj adalah pengajian aras tinggi lah. Sebab kita bincang daripada kitab syarah. Jadi apabila aras tinggi, maka yang pertama sekali adalah mesti kita kena berusaha. Yang keduanya mesti kita kena ikhlaskan hati supaya dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya mesti kita kena berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita memahami isi kandungan yang ada dalam kitab ini dan agar kita dapat memanfaatkannya. Ini di antara perkara yang penting dalam kita menuntut ilmu. Kenapa kau dipilih kitab Mughnil Muhtaj? Kerana muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ibarat Khatib Asy-Syirbini adalah ibarat Khatib Asy-Syirbini ibarat dia tidaklah sesusah ibarat kitab-kitab yang lain. Sebab Khatib Asy-Syirbini dia adalah khatib. Dia ada tok khatib. Jadi dia daripada sudut ibarat dia memang kemah molek lah, dan mudah berbanding dengan ibarat ulama-ulama yang lain. Dan kitab Mughnil Muhtaj adalah di antara syarah kepada kitab Minhajul Talibin yang cukup penting lah. Dia kitab Minhajul Talibin, pernah dah kita bacakan kitab Minhajul Talibin ni, dan pernah kita sebut sebelum daripada ni bahawasanya ia di antara umdah ataupun di antara asas kitab matang dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Dan syarah kepada kitab Minhajul Talibin banyak. Cuma syarah yang masyhur adalah Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ramli, dan Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini. Di sebahagian daripada negara Arab ataupun anda masa anda duduk Syria dulu, kitab Mughnil Muhtaj dibaca, dipelajari. Kitab Mughnil Muhtaj dipelajari. Manakala kitab Tuhfatul Muhtaj, anda tak pernah jumpa lah, mungkin ada anda tak pernah jumpa orang belajar kitab Mughnil Muhtaj di Syria, tapi kalau di Indonesia ada. Sama juga kitab Nihayatul Muhtaj. Tapi kitab Mughnil Muhtaj
ramai orang ngajar. Kita Mughnil Muhtaj. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Mughnil Muhtaj dikarang oleh seorang ulama yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikenali sebagai Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini Asy-Syafi'i. Baca dengan Asy-Syirbini. Ada orang baca dengan Asy-Syarbini. Sebenarnya hak yang betul kena baca dengan Asy-Syirbini. Sebagai mana Imam As-Sakhawi dalam kitab Ad-Daw'ul Lami' li Ahli Al-Qarni At-Tasi' juzuk yang ke-11 halaman 209 menyebut Asy-Syirbini bi kasrin thumma sukunin wa muwahhadatin maksuratin wa akhiruhu nun. Kata Imam As-Sakhawi dalam kitab Ad-Daw'ul Lami'. Dia kata perkataan Asy-Syirbini baca dengan kasrah. Lepas tu thumma sukun kemudian mati. Jadi syir. Lepas tu wa muwahhadatin maksurah dan baca dengan ba yang bertitik satu hak yang baris bawah wa akhiruhu nun dan penghujungnya adalah nun. Baik. Okey, itu secara ringkas berkenaan dengan kitab yang kita akan baca. Jadi kita ambil daripada bahik sahaja insya-Allah. Katanya babul haid, bab haid. Ini tajuk bagi bab yang kita akan bincang ni. Lepas tu Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala kata lagu mana dia buat penambahan wa ma yuzkaru ma'ahu minal istihadati wan nifas. Jadi maksudnya babul haid wa ma yuzkaru ma'ahu. Jadi asal Imam Nawawi sebut babul haid. Tetapi Khatib Asy-Syirbini menambahkan, membuat penambahan bagi tajuk tersebut babul haid wa ma yuzkaru ma'ahu minal istihadati wan nifas. Bab haid dan perkara yang disebut bersamanya bersama dengan haid. Apakah perkara yang disebut bersama dengan haid? Bayang bagi ma yuzkar ma'ahu minal istihadati wan nifas, iaitu darah istihadah dan nifas. Maksudnya Imam Nawawi menyebut babul haid, tetapi Khatib Asy-Syirbini menambah babul haidhi wal istihadati wan nifas. Itu maksud wa ma yuzkaru ma'ahu minal istihadati wan nifas. Baik. Katanya wa tarjama al-baba bil haidhi li'annahu ma'a ahkamihi aghlab. Wa tarjama al-bab dan membuat terjemah. Imam Nawawi, musannif yakni kembali kepada Imam Nawawi. Al-bab akan bab ini. Imam Nawawi menterjemahkan bab ini. Maksud dia menterjemahkan bab ini, membuat nama bab ini bil haid dengan haid. Maksudnya babul haid sahaja. Sebab dia Imam Nawawi mengatakan babul haid sahaja, tidak menyebut babul haidhi wan nifasi wal istihadah, li'annahu kerana sesungguhnya al haid, kerana sesungguhnya bab ini ma'a ahkamihi bersama dengan hukum hakamnya, hukum hakam al haid aghlab lebih banyak. Maksudnya kita darah perempuan ada 3, haid, nifas dan istihadah. Dalam bab ni hukum hakam yang paling banyak disebut, hukum hakam yang paling banyak adalah hukum hakam haid. Sebab tu lewat mari babul haid. Adakah dia bincang haid saja dalam bab ni? Tidak. Dia bincang juga bab istihadah dan bab nifas. Okey. Sekarang ni gini, sekali lagi ya. Sebelum daripada kita pergi kepada seterusnya, sebab ni kita baca kitab syarah. Jadi kita kena bincang supaya kita faham, betul-betul faham. Imam Nawawi kata babul haid, sedangkan apa yang dibincangkan datang bukan khusus dengan haid sahaja. Bukan dibincang juga istihadah, dibincang juga nifas. Baik, itu yang pertama. Boleh tak begitu? Tak ada masalah. Jawapan dia tak ada masalah. Dia bukanlah suatu keaiban, bukanlah suatu aib, bukanlah suatu kecacatan sekiranya orang itu meletakkan meletakkan satu tajuk, tetapi di bawah tajuk tersebut disebut juga perkara yang lain. Hak yang menjadi kecacatan adalah apabila mereka itu meletakkan satu tajuk tapi tidak dibincang, tajuk tersebut dibincang tajuk lain. Hak itu adalah satu kecacatan. Faham? Macam ginilah
macam orang jemput kita kuliah. Orang jemput kita kuliah, orang pun bagi satu tajuk. Jadi kita pun bincanglah tajuk tersebut. Tapi dalam masa yang sama kita masuk juga online sikit-sikit. Ada satu keaiban begitu? Tidak. Hal yang satu keaibannya adalah ketika mana orang kita diberikan satu tajuk untuk dibincangkan, tapi mula-mula je kita bakal tajuk ni, akhirnya masuk kod lain, tubik kod lain. Tak tahu tu masuk kod mana, tubik kod mana, tak tahu. Faham mana tajuk pun tak tahu. Itu adalah satu keaiban. Baik. Okey. Yang keduanya, dalam tiga kita ada babul haid, istihadah, nifas. Kenapakah dia pilih babul haid? Dia tidak pilih babul istihadah, babul nifas? Jawapan dia adalah dia memilih perkataan al-haid adalah kerana perbincangan haid adalah lebih banyak. Perbincangan haid lebih banyak. Okey, itu maksud dia. Li'anna hadzal bab ma'a ahkamihi, bersama dengan hukum hakam al-haid aghlab, lebih banyak. Katanya wahwa lughatan, ni nak bincang makna haid pula. Nak bincang makna al-haid. Wahwa, huwa kembali kepada al-haidu lughatan, nisbah lughah, ai fil lughati pun boleh, lughatan tamyiz pun boleh, mansubun ada naz'il khafid pun boleh. Kita tu kat mana boleh kita beli kitab Mughnil Muhtaj tu, ustaz? Gini, sekarang ni download je lah, guna PDF je. Minta dengan Zulfadli, dia ada hak yang dia boleh buat atau PDF khusus untuk bahik saja. Zul boleh tolong atau. Wahwa, dan iaitu al-haidu lughatan, nisbah lughah, pada lughah, pada penggunaan bahasa. Nak bincang perkataan al-haid menggunakan al-haid menurut penggunaan bahasa. Itu makna lughah. Jadi maksudnya perkataan al-haid mengikut penggunaan dalam bahasa Arab dia. Wahwa lughatan as-sayalanu. Sayalan masdar daripada sala. Haid masdar daripada hada. Dia kalau masdar kita kena tafsirkan dengan masdar. Faham? Kalau fa'il madhi kena tafsirkan dengan fa'il madhi. Hak tu hak yang betul. Wa huwa lughatan as-sayalanu. Sayalan makna mengalir. Jadi haid mengikut penggunaan dalam bahasa Arab makna dia mengalir. Itu makna haid. Taqulul Arab. Orang Arab dia kata mana? Hadatis syajaratu idza sala samghuha. Benda hadat asy-syajarah, syajarah sebatang pokok. Bila orang Arab kata hadatis syajarah, idza qaid pada taqulu. Bila orang Arab kata hadatis syajarah, idza sala samghuha, apabila mengalir oleh getahnya. Kita tengok pokok, getah dia mengalir. Orang Arab kata benda hadatis syajaratu, telah mengalir oleh pokok itu, maksudnya getah dia. Jadi perkataan hadha di sini dengan makna sala. Perkataan haid dengan makna sayalan. Baik. Dia apabila kita nak kata perkataan ni makna dia begini mengikut penggunaan bahasa Arab, kita kena tengok lagu manakah penggunaan dalam bahasa Arab itu sendiri. Ini kembali kepada ulama lughah, ulama bahasa. Baik. Wa hadal wadi idza sala, dan telah mengalir oleh wadi. Orang Arab kata ni hadal wadi. Bila orang Arab kata hadal wadi idza sala. Idza tu ta'alluq ataupun muta'alliqun bi taqul. Bila orang Arab kata hadal wadi idza sala. Apa makna idza sala? Apabila mengalir ia wadi. Wadi maksudnya lembah. Kan kita di antara bukit tu, ni kita bukit kan? Bukit, lepas tu hak lorong tengah. Faham? Tu dipanggil benda wadi, tu dipanggil lembah. Baik. Laluan air yang berada di celah-celah bukit tu dipanggil wadi. Apabila wadi mengalir lepas daripada hujang, orang Arab kata kan hadal wadi. Makna dia benda salal wadi. Okey, tu makna dia pada lughah. Okey, hak tu sebenarnya tidak penting. Hak penting ni wa syar'an, dan pada syarak. Maksud daripada syarak mengikut istilah syarak. Mengikut istilah syarak seperti yang diletak oleh fuqaha. Jadi fuqaha meletakkan definisi ini selepas daripada melalui proses kajian. Itu maksud wa syar'an, dan pada syarak. Pada syarak adalah damu jibillatin. Damu jibillah. Haid ni adalah damu jibillah. Benda damu jibillah, damu darah. Haid adalah darah. Okey, tu kita kena faham. Haid adalah darah.
Jadi kalau tidak ada darah, maka tidak ada haid. Haid adalah darah. Cuma kadang-kadang tidak ada darah, dia mengambil hukum haid. Naqa yang berada di celah-celah darah haid, maka dihukumkan sebagai hukum haid mengikut qaul as-sahbi, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Kena ingat, haid adalah darah. Ini penting. Sebab anda sebut 2-3 kali haid adalah darah. Penting kita kena tahu. Kerana ada sebahagian daripada orang kita, ketika tak ada darah, tapi dia suruh perempuan mengambil hukum haid. Itu adalah satu kesalahan yang besar. Sebab dia akan menggugurkan kewajipan yang diwajibkan oleh syarak. Haid adalah darah. Tak ada darah apa membagi hukum haid lagi. Itu kena faham. Damu jibillah. Darah jibillah. Perkataan jibillah ni, darah semula jadi. Kalau dalam kitab-kitab lama dia kata ni, jibillah ni darah tabiat perempuan. Darah kejadian perempuan. Kejadian perempuan, penciptaan perempuan, keadaan perempuan begitu. Ada darah. Gitu maksud damu jibillah. Okey, apa makna jibillah? Ay taqtadihi at-tiba'us salimah. Menuntut akan dia oleh tiba'. Tiba' ni tabiat salimah yang sejahtera. Maksudnya, seorang perempuan yang mempunyai tabiat, yang mempunyai kejadian yang normal, tu salimah, yang normal. Baik. Maka kejadian yang normal saat ni itu menuntut keluarnya darah tersebut. Itu maksud taqtadihi at-tiba'us salimah. Yang mana darah ni yakhruju, dia keluar. Darah ni keluar min aqsa rahimil mar'ah, keluar daripada pangkal rahim perempuan. Keluar daripada pangkal rahim perempuan. Jadi kita kena faham dia keluar daripada mana? Pangkal rahim perempuan. Dia keluar ke mana dia sebut? Dia keluar daripada mana dia sebut? Faham tak kiam? Keluar daripada pangkal rahim perempuan. Dia aqsa ni dengan makna ab'ad. Aqsa dengan makna ab'ad, yang paling jauh, pangkal, penghujung. Jadi apabila kita faham dia keluar, perkataan keluar dulu kita nak faham keluar. Keluar daripada mana kepada mana? Keluar daripada rahim perempuan. Kepada mana? Kepada luar. Keluar kepada luar. Kepada farak perempuan. Okey, itu maksud keluar daripada daripada mana? Daripada aqsa rahimil mar'ah. Keluar kepada farak perempuan. Jadi apabila keluar kepada farak, jadi bermakna apabila perempuan itu mengetahui dia mempunyai darah, maka dalam waktu imkan, nama dia. Waktu imkan ni waktu yang boleh dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Iaitu umur dia cukup dah 9 tahun dan cukup dah suci 15 hari, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Okey. Keluar daripada pangkal rahim perempuan. Dia ada perempuan yang apabila rahim dia bermasalah apa semua sekali, maka dia pun buat pembedahan, buang rahim. Dia buang rahim, ada buang keseluruhan, buang belaka, dan ada buang juzuk yang kecil. Dia ada istilah hospital. Anda pun tak tahu ke istilah hospital. Jadi dia ada buang semua sekali, ada buang sebahagian sahaja. Baik. Kalau buang semua sekali, maka bermakna tidak ada tempat keluar darah. Jadi bermakna perempuan yang telah dibuang rahimnya, darah yang keluar bukanlah darah haid. Tapi yang masalah keluar, dia buang semua sekali. Tetapi kalau perempuan yang dibuang sebahagian sahaja, maksud lagi ada sebahagian yang lain dalam rahim dia, maksudnya buang saat itu bukan buang semua sekali, masih lagi ada yang lain. Istilah dia ada tahulah. Istilah baru anda tak tahu, cuma ada orang puang dibuang sebahagian daripada rahim dia, tapi masih lagi ada sebahagian yang lain dalam tu. Maka kalau darah keluar cukup syarat haid, maka dihukumkan haid sebab masih lagi berbaki rahim dia. Okey, boleh faham? Ini perkara yang penting. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Yang mana keluar saat itu ba'da bulughiha, setelah daripada balignya. Setelah daripada balik. Maksudnya setelah daripada balik, antara alamat balik adalah keluar darah haid. Darah haid, darah yang keluar daripada perempuan tidak dihukumkan sebagai darah haid, melainkan perempuan saat itu kena mencapai usia berapa tahun? 9 tahun
dengan pengiraan tahun Islam. 9 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Jadi bermakna ba'da bulughiha ni maksudnya biar cukup umur dia 9 tahun. Kalau umur 7 tahun keluar darah dah, maka darah tersebut bukan darah haid. Ala sabilis sihah, di atas jalan sihat. Maksud dia di atas jalan sihat tu makna ala sabilis sihah. Di atas jalan sihat ni maksudnya ketika dia sihat, bukan ada sakit. Bukan darah ni keluar kerana sakit. Bukan darah ni keluar kerana dia ada penyakit, ada ketumbuhan dan seumpamanya. Yang mana keluar saat itu min ghairi sabab, ala sabilis sihah, min ghairi sabab, tanpa ada sebab. Sebab ni tanpa ada penyakit lah, tu makna sebab. Fi awqatin ma'lumah, fi awqatin ma'lumah, ta'alluq pada yakhruju, keluar ni pada waktu-waktu yang maklum. Waktu-waktu yang maklum. Waktu yang maklum ni maksudnya tidak kurang daripada sehari semalam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey habis. Ni dia nak cerita bab lain pula. Ni dipanggil bab sampingan. Benda ni tak penting pun. Benda ni tak penting. Kalau kita tak tahu sampai ke mati pun, tak ada masalah sikit pun. Tak ada masalah sikit pun. Kalau kita tak tahu sampai ke mati. Cuma oleh kerana benda ni disebut dalam buku. Buku dipanggil buku adab, buku sastra, buku ahli-ahli bahasa, buku ahli sastra sebut benda ni, maka buat mari attack. Dalam kitab ni. Tapi bukan semua ulama-ulama sebut. Kata qala al-Jahidh, telah berkata oleh al-Jahidh. Al-Jahidh ni adalah pensyair yang masyhur. Dia ni ahli bahasa lah, ahli sastra. Dia pensyair yang masyhur, Jahidh. Telah berkata oleh Jahidh fi kitabil hayawan, di dalam kitab al-hayawan. Ni kita baca cepat-cepat tak apa. Wallazi yahidu minal hayawani arba'ah. Dan hak yang datang darah daripada hayawan. Hayawan ni benda yang hidup, ada 4. Hayawan di sini bukan binatang, kita tak makna benda yang hidup. Hak yang datang darah dari kalangan benda yang hidup, dia minal hayawan, bayan bagi alladhi. Bayan bagi alladhi. Kalau kita nak cakap mudah kok, wal hayawanul ladhi yahidu arba'ah. Juga ni walladhi yahidu minal hayawan, min lil bayan. Minal hayawan bayan bagi alladhi. Binatang ataupun benda yang hidup yang keluar darah, yahid, keluar darah, ada 4. Keluar darah lah, kita tak makna keluar darah. Ada 4. Yang pertamanya al-adamiyat. Al-adamiyatu badal bagi arba'atun. Anak perempuan bagi Nabi Adam. Orang-orang puang lah. Cakap tu al-adamiyat, orang-orang puang. Wal arnabu, dan arnab. Wal dabu'u, dubuk. Binatang dubuk. Kena ada binatang dubuk tu. Dia macam dia. Macam serigala. Dia kawasan Afrika, orang pelera. Dia ada kepercayaan yang khusus bagi orang Afrika lah. Orang Afrika dia ada kepercayaan yang khusus terhadap binatang dubuk. Dapat merawat penyakit. Bukan kita suruh percaya, semua nak cerita je. Wal khufash. Khufash ni kelawar. Kelawar. Ni hak yang disebut oleh Al-Jahidh. Cuma Al-Jahidh sebut perkara ni kerana mungkin dia tengok sendiri dan mungkin dia dengar daripada orang hak yang orang tengok. Dan mungkin kelawar di tempat kita dengan kelawar di tempat dia berbeza. Mungkin agnak di tempat kita dengan agnak di tempat dia berbeza. Zul pelera agnak. Pernah tengok tak agnak tina keluar darah? Pernah tengok? Lepas beranak ke sebelum beranak? Lepas beranak ada belaka darah. Tak beranak pun ada darah? Hak tina? Oh, sungguh lah kalau gitu. Oh, tokai agnak ada. Mujur boleh tanya kau tokai agnak. Tokai dubuk tak ada? Tokai dubuk tak ada payah lah. Oh, gitu ada tu betul. Hak yang dia khabar. Wa zada alaihi ghairuhu arba'atan ukhra, dan menambah di atasnya oleh orang lain di atas apa yang disebut oleh Jahidh ni, oleh orang lain daripada Jahidh arba'atan ukhra, 4 yang lain. Jadi ada orang lain tambah 4 lagi. Benda 4 lagi wahiyah, dan itu 4 lagi an-naqatu, unta betina, wal kalbatu, kalbun anjing, kalau kalbah benda tadi kalbah anjing tina. Wal wazaqah, wazaq cicak, wazaqah cicak tina.
Wal hijrah, al hijrah ai al untha min al khayl. Betina daripada unta, unta betina. Unta pula, al khayl kuda. Kuda betina. Tu makna al hijrah. Kuda betina. Jadi pendek kata, ada lagi binatang yang lain mengikut apa yang ditambah oleh orang lain. Mungkin dia tengok, oh aku pelihara kuda. Kuda aku tubik darah mo. Tubik darah. Baik. Cuma kita kena faham bahawasanya kita kena faham hak yang kata arnak ke, dubuk ke, khufash ke, keluar darah, dia bukanlah darah tersebut, bukanlah darah haid mengikut istilah ulama syarak. Bukan. Dia hanya kira keluar darah sahaja. Okey, boleh faham, bukan keluar sehari semalam. Tak ada. Satu. Yang keduanya, binatang-binatang tersebut keluar darah ataupun tidak, dia sedikit pun tidak mengubahkan hukum hakam. Dia sedikit pun tidak mengubah hukum hakam. Bahkan dalam bab ta'liq tolak pun, dia tidak jatuh tolak. Orang tu kata mana? Sekiranya agnak datang haid, maka isteri aku tertolak. Kata orang tu, contoh tu. Ataupun dia bab ta'liq tolak, ta'liq merdekakan hamba. Kalau sekiranya anak aku keluar darah haid, maka hamba aku merdeka. Adakah isteri dia tertolak? Adakah hamba dia merdeka? Tidak. Sebab melengkang, dia ada melengkang kalau dia maksudkan dengan haid di situ adalah semata-mata keluar darah. Tapi kalau dimaksudkan haid mengikut istilah syarak, maka istilah syarak tidak mengambil pun, tidak memandang pun darah yang keluar daripada mana? Daripada agnak ke, daripada binatang-binatang hak yang disebut di sini. Maksudnya dia tidak mengubahkan hukum. Tapi kalau perkataan haid saat itu yang dimaksudkan oleh dia, apa yang dikosak adalah semata-mata keluar darah, maka jatuh tolak isteri dia apabila berlaku perkara tersebut. Terbebasnya hamba dia, merdekanya hamba dia apabila berlaku perkara tersebut. Okey, habis. Lepas tu nak cerita pula tentang nama-nama haid dalam penggunaan bahasa Arab. Dalam penggunaan bahasa Arab. Katanya walahu 'asyratu asma'in. Dan bagi lil haidhi 'asyratu asma', 10 nama. 10 nama. Dan ada sebahagian daripada ulama menambah lagi daripada nama ni. Yang pertamanya haidun. Haid. Itu yang pertama. Itu masyhur. Yang keduanya wa tamthun. Tamth. Baik. Tamth bil musallathah. Dengan musallathah. Dengan benda musallathah. Dengan tha yang bertitik 3. Itu makna musallathah. Musallathah. Dengan ta yang bertitik 3. Dengan 3 titik. Dengan ta pula. Dengan tha yang bertitik 3. Itu makna musallathah. Dia biasa guna perkataan bil muwahhadah. Bil musannah. Lepas tu bil musallathah. Itu biasa guna. Kalau ba' dia kata ni. Al-ba' bil muwahhadah. Dia kata ba' bil muwahhadah dengan titik 1. Kalau ya, dia kata bil musannah. Cuma bil musannah, oleh kerana ta pun 2 titik. Ya pun 2 titik. Maka dia akan katakan ni. Bil musannah at-tahtiyah. Dengan 2 titik bawah. Kalau ta bil musannah al-fawqiyah. Okey, boleh faham tak? Dia guna perkataan dia bil muwahhadah. Bil musannah. Bil musallathah. Maksudnya, dia merujuk kepada titik. Jadi, tamthun bil musallathah dengan ta yang dengan tha yang bertitik 3. Wa dhahik dan dhahik. Perkataan dhahik. Jadi dhahik juga digunakan oleh orang Arab kepada nama bagi haid. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim ketika malaikat mari melawat dia. Wa mura'atuhu qa'imatun fadhahikat. Lepas tu fabasyarnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Maksudnya wa mura'atuhu qa'imah, ketika tu perempuan dia berdiri di samping Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika malaikat mari berdiri. Lepas tu fadhahikat. Maka dia suka. Isteri dia suka. Isteri di sini nama dia Sarah. Dia Hajar Sarah.
Sarah isteri dia lah. Hajar gundik dia. Jadi dhahikat mengikut sebahagian daripada ulama tafsir. Tapi walaupun tafsir ini tidak masyhur. Tapi sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan fadhahikat ai fahadat. Ketika tu datang haid kepada isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka malaikat pun memberi berita gembira bahawa Nabi Ibrahim akan dapat anak nama dia Ishaq. Dan lepas daripada Ishaq nama dia Yaqub. Jadi isteri dia tua ketika tu. Tiba-tiba datang balik haid. Itu mana fadhahikat. Okey. Wa ikbar. Ikbar. Orang Arab panggil nama haid ikbar. Dalam Al-Quran ada ayat falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Cerita Nabi Allah Yusuf dalam surah Yusuf. Ketika perempuan Mesir tengok falamma ra'aynahu, ketengok Nabi Allah Yusuf akbarnahu. Dia rasa besar, hebat Nabi Allah Yusuf. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Siapa kerak tangan. Wa qulna hasha lillah. Mereka tu berkata Allah Maha Suci Allah. Ma hadha bashara. Ni bukan orang manusia. In hadha illa malakun karim. Ni malaikat yang mulia gini. Okey, tu makna falamma ra'aynahu akbarnahu. Tetapi ada sebahagian daripada ulama tafsir menafsirkan perkataan akbarnahu dengan makna dia keluar darah haid mereka itu. Keluar darah haid ketika melihat Nabi Allah Yusuf. Tobik darah haid dulu. Tengok orang hak yang terlalu kacau, terlalu handsome. Okey, itu mengikut pandangan sebahagian daripada ulama tafsir. Tapi ini penafsiran hak yang tidak masyhur. Seterusnya wa'i'sar wa diras wa iraq bil ain al-muhmalah. Baca dengan ain al-muhmalah. Ain yang muhmalah. Dia muhmalah lawan mu'jamah. Tadi kan kita musallathah, muwahadah, musannah, musallathah. Ni muhmalah. Dia muhmalah lawan dia mu'jamah. Dia ain, ada ain muhmalah dan ada ain mu'jamah. Kalau mu'jamah yang bertitik, muhmalah yang tidak ada titik. Jadi baca dengan ain, bukan baca dengan ghain. Itu makna iraq. Wa firaq bil fa, baca dengan fa. Wa tamsun bisin al-muhmalah, baca dengan sin yang tidak ada titik. Kalau sin mu'jamah, tu shin, ashin. Wa nifas, dan baca dan nifas. Dalam penggunaan bahasa Arab, nama haid nifas. Nifas juga digunakan kepada nama haid. Tu dalam penggunaan bahasa, istilah lain, istilah ulama lain. Okey, boleh faham? Ketika Aisyah kata ketika kami keluar daripada Madinah sehingga hatta ji'na Saraf, sehingga kami sampai di satu tempat nama dia Saraf, maka aku keluar darah haid. Nak keluar nak buat umrah nak pergi buat ibadat di Mekah Aku keluar darah haid. Maka aku nangis. Jadi apabila nangis, maka kata Rasul, nafisti. Adakah mung nafisti? Yang Rasul guna perkataan nifas. Adakah mung datang darah haid? Baik. Okey, habis. Katanya habis seterusnya walistihadatu damu illatin yasilu min irqin min adna rahim yuqalu lahu al-adil. Manakala darah istihadah adalah damu illah, darah penyakit. Istihadah adalah darah penyakit. Yasilu min irqin min adna rahim, yang mana dia mengalir. Mengalir ni dia keluarlah. Min irqin min adna rahim, daripada urat, daripada bawah rahim. Adna ni bahagian bawah, aqsa pangkal, adna bawah. Dia adna asal mana aqrab, yang paling dekat. Dia aqsa yang paling jauh. Dekat dengan jauh ni kira nisbah kepada farak. Hak paling dekat dengan farak, hak dekat dengan farak bawah, hak jauh dengan farak atas tu. Jelas tak? Yuqalu lahu al-adil, dikatakan baginya, bagi urat tersebut al-adil. Jadi dalam bahasa Arab, urat tu dia panggil urat adil. Bidzali al-mu'jamah, baca dengan zal mu'jamah. Kita kerti dah kan? 5 perkara yang kita sebut. Muhmalah, tak ada titik. Mu'jamah, ada titik. Muwahadah, titik 1. Musannah, titik 2. Lepas tu, musallathah, titik 3. Wa yuqal, dan dikatakan juga bimuhmalah. Kita faham tu kalau kita ayat ada saat ni kan. Dan dikatakan juga bimuhmalah, dengan muhmalah. Maksud dia dengan muhmalah ai bidzal muhmalah. Bidzalin muhmalah, dengan zal muhmalah. Maksudnya
adil. Sini adil. Jadi dikatakan juga pada bahasa adil. Kama hakahu benusidah. Seperti perkara, seperti barang yang telah menghikayat akan dia oleh Imam Ibn Sidah. Imam Ibn Sidah seorang ulama lughah yang berasal daripada negara Andalusia. Ulama lughah yang berasal daripada Andalusia. Baik, nama dia tak silap ingat Abul Hasan Ali bin Ismail. Tak silap ingat Abul Hasan Ali bin Ismail. Tak silap ingatlah. Dan dia ada satu kitab, Imam Ibn Sidah dia ada satu kitab, nama kitab Al-Muhkam wal Muhitul A'zam. Kitab lughah. Al-Muhkam wal Muhitul A'zam. Imam Ibn Sidah, dia kata dalam penggunaan bahasa ada orang Arab kata adil. Wa fi sihah, dan dalam sihah. Sihah ni nama kepada mu'jam. Nama kalau cakap kita kamu mu'jam, buku bahasa. Bi mu'jamatin wara'in, baca dengan mu'jamah. Zi, lepas tu dengan dan ra. Tukar dengan lam jadi azir. Berapa dah bahasa? 3. Berapa dah nama dia? 3. Azil. Okey, ada juga orang Arab panggil adil, ada orang panggil azir. 3. Baik. Jadi istihadhah adalah damu illah, darah penyakit. Wa sawa'un akharaja ithra haidin amlah. Wa sawa'un akharaja, sama sahaja. Akharaja, hamzah pada akharaja dipanggil hamzah taswiyah nama dia. Hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah selepas daripada sawa. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sama je. Tu dipanggil hamzah taswiyah. Hamzatut taswiyah. Sama sahaja. Akharaja. Kharaja makna akharaja tu hamzah tu kalimah lain, kharaja tu kalimah lain. Sama saja keluar ia ithra haidin, mengiringi haid. Apa mengiringi haid? Selepas daripada darah haid, amla ataupun tidak. Maksudnya darah istihadhah saat itu keluar sama saja keluar sebelum daripada dia ada darah haid ataupun sebelum daripada darah tak ada darah haid. Ini atas pandangan sebahagian daripada ulama yang menyamakan di antara darah istihadhah dengan darah fasad. Maksudnya darah istihadhah dah kira lah. Budak ni umur dia 6 tahun, tubik darah dah, maka bukan darah haid. Darah tersebut dinamakan sebagai darah istihadhah. Okey, boleh faham kan? Orang puan ni datang darah sebanyak 18 hari. Bermakna sebelumnya ada haid, lepas tu dihukumkan istihadhah. Nampak tak perbezaan di antara dua? Nampak kan? Hak tadi ada tak sebelumnya haid? Tak ada. Itu maksud sawa'un akharaja ithra haidin amlah. Maka katanya waqtulifa fid damil ladzi tarahu as-saghiratu wal ayisah. Dan ulama berbeza pandangan. Itu waqtulif fid damil ladzi tarahu as-saghiratu wal ayisah. Pada darah ulama berbeza pandangan pada darah berkenaan dengan darah yang dilihat oleh kanak-kanak perempuan. Itu as-saghirah, kanak-kanak yang kecil. Umur dalam 6 tahun, 7 tahun. Wal ayisah, dan perempuan hak yang putus darah dah. Cakap kita benda. Perempuan tua hak yang putus darah. Monopause dah, gitu. Perempuan hak tua hak tak tubik darah dah. Ayisah. Sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i berlaku perbezaan pandangan. Ada tak penghujung darah haid? Ada tak penghujung umur bagi darah haid? Berlaku perbezaan pandangan. Pandangan mu'tamad tidak ada penghujung umur darah haid. Maksudnya orang puang tua lagu mana pun, ni mengikut mazhab Imam Syafi'i, tua lagu mana pun, kalau keluar darah yang mana cukup syarat haid, maka dihukumkan haid. Dengan syarat cukup syarat haid. Kalau tak cukup syarat haid, bukan haid. Jelas tak? Baik. Namun di sana ada pandangan yang kedua mengatakan ada penghujung umur haid. Kalau sampai kepada umur sekian-sekian, berlaku khilaf pula berapa umur. Sampai kepada umur sekian-sekian, kalau masih lagi ada darah, bukan darah haid. Baik, ada khilaf pula dalam masalah tu dalam penetapan umur. Baik, berlaku khilaf.
perempuan hak yang kecil dan perempuan hak yang putus dah haid, tiba-tiba keluar darah. Darah benda ke? Berlaku khilaf. Darah benda, darah haid ke darah fasad? Baik. Wal asahu, pandangan hak yang lebih sahih, annahu bahawasanya darah tersebut yuqalu lahu, dikatakan baginya, bagi darah tersebut dikatakan istihadatun, naib fa'il bagi yuqal, wa damu fasadin, dan darah fasad. Orang panggil darah istihadah, orang panggil darah fasad pun orang panggil. Okey, boleh faham? Ini pandangan yang pertama. Waqil, dan kata qil, kata sebahagian daripada ulama, la tutlaqul istihadatu, tidak diitlaqkan, tidak digunakan, la tutlaqu ay la tusta'malu, tidak digunakan istihadah illa ala damin waqa'a ba'da haidin, melainkan untuk darah yang jatuh selepas daripada haid. Sebelum daripada haid, tiba-tiba masih lagi ada darah, yang darah tu bukan darah haid, maka tu dinamakan sebagai darah istihadah. Kalau sebelum daripada dia tidak ada darah haid, maka darah yang keluar saat itu bukan darah istihadah, itu adalah darah fasad. Tapi kena ingat, dua pandangan di sini ya. Dua pandangan. Pandangan yang pertama, fasad, darah fasad dengan darah istihadah sama. Pandangan yang kedua, darah fasad dengan darah istihadah berbeza. Tetapi khilaf dalam permasalahan ini, nama dia adalah khilaf lafzi sahaja. Dia di sana ada khilaf haqiqi. Yang di sana ada khilaf lafzi, khilaf pada lafaz. Manakala pada hukumnya sama je. Sama ada mutak nama darah fasad ke, darah istihadah ke, tetap tidak menggugurkan kewajipan sembahyang dan kewajipan puasa. Nama je lah berbeza, tapi hukum sama ke tak? Itu dipanggil khilaf lafzi, bukan khilaf haqiqi. Dia tidak mengubuhkan hukum. Okey, habis. Katanya wan nifasu, dan nifas huwa ad-damul khariju ba'da faraghi rahimi min al-haml. Darah yang keluar, darah yang keluar. Ba'da faraghi rahim, setelah daripada selesai, setelah daripada kosong rahim, min al-haml, daripada kehamilan. Baik. Darah yang keluar setelah daripada selesai kosong rahim daripada kehamilan. Maksud dia setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan, maksudnya dalam mazhab Imam Syafi'i, darah nifas ni adalah darah yang keluar setelah daripada bersalin ataupun setelah daripada keguguran, yang mana rahim saat ni tu kosong dah daripada kehamilan. Jadi bermakna darah yang keluar sebelum daripada bersalin, sebelum daripada keguguran, bukan darah nifas. Darah yang keluar bersama dengan ketika sedang bersalin, sedang keguguran, maka bukan darah nifas. Sebab di ba'da faraghi ar-rahim minal haml. Katanya fa kharaja bima dhukira damut talqi wa al-khariji, ataupun damut talqi wal khariju. Kita baca wal khariju lah. Ma'al walad. Maka keluar ni tidak termasuk. Itu makna keluar kan? Tak masuk lah. Kan apabila dia kata darah nifas adalah darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan, maka keluar bima dhukira, keluarlah dengan barang yang telah disebut. Maksud benda bima dhukira dengan ta'arif nifas saat ni. Keluar dengan ta'arif nifas oleh damut talqi. Damut talqi fa'il bagi kharaja. Darah sakit nak bersalin. Orang puan ni rasa sakit dah, tubik darah. Pecah air ketubang, tubik darah ketubang. Sakit dah rasa dah Rasa dah mari dah 2 jam sekali, lepas tu sejam sekali, ataupun setengah jam sekali. Kan family alami dah kan? Bukan family diri, orang puang lah. Faham? Kita orang lelaki dah alami. Kita kata suruh sabar je. Baik. Okey. Darah tu dinamakan sebagai damut talqi. Darah sakit bersalin. Bukan darah nifas. Sakit bersalin. Maka dia mengambil hukum darah fasad. Wal khariju, ay wad damul khariju, dan darah ataf pada damut talqi, dan darah yang keluar ma'al walad, bersama dengan anak. Ketika proses bersalin itu tubik darah bersama dengan anak. Falaisa bihaidin, maka bukanlah kedua-dua darah tersebut haid. Sebab apa dia? Sebab darah haid kita cover dah min ghairi sabab. Ingat tak? Tadi darah haid kita kena ingat definisi darah haid, min ghairi sabab, tanpa ada sebab. Sekarang ni ada sebab ke tak? Ada sebab, bukan darah haid. Sebab dia li'anna dhalika min atharil wiladah, kerana sesungguhnya demikian itu darah tersebut adalah daripada kesan-kesan bersalin. Faham tak yang? Darah yang keluar sakit nak bersalin, darah yang keluar bersama dengan anak dipanggil darah min atharil wiladah,
Lepas tu darah nifas. Wala nifasin. Bukan juga nifas. Apa pada haidin. Sebab dia bukan nifas. Litaqaddumihi ala khurujil walad. Kerana terdahulunya darah tersebut di atas keluarnya anak. Faham tak kiang? Sekarang anak belum lagi keluar. Maksudnya belum lagi kosong rahim daripada kehamilan, tiba-tiba keluar dah darah. Dah darah tu dipanggil darah dia. Bal dzalika damu fasadin. Bal bahkan dzalika mubtada. Demikian itu adalah damu fasad, darah fasad. Baik. Cuma di sini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i berkaitan darah sakit nak bersalin dan darah yang keluar ketika bersama dengan keluar anak. Dalam hal-hal tertentu darah tersebut juga dihukumkan darah haid. Di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam masalah ni kena bincang bab lain dulu. Bab dia. Darah yang dilihat oleh perempuan yang mengandung. Sebelum daripada dia sakit nak bersalin, tak rasa sakit lagi tubik dah darah. Cukup syarat-syarat haid. Tak lebih daripada 15 hari, tak kurang daripada sehari semalam. Darah tersebut darah benda. Darah al-hamil, darah yang keluar daripada perempuan mengandung, darah benda. Majoriti ulama mengatakan darah istihadah. Namun sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan darah haid. Kalau cukup syarat dia. Baik, menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan yang mengandung kalau dia keluar darah, cukup syarat. Itu syarat dia, mesti kena ingat syarat dia. Cukup syarat haid. Kalau tak cukup syarat haid, tu sepakat bukan darah haid. Cukup syarat haid, macam biasa. Maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Itu mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun ada muqabil. Mu'tamad dan pandangan ni sebenarnya pandangan majoriti ulama fiqh, bukan darah haid. Baik. Jadi atas pandangan mu'tamad, perempuan yang datang, perempuan yang mengandung, darah yang keluar apabila cukup syarat dikirakan darah haid. Tiba-tiba darah tersebut bersambung dengan darah sakit bersalin. Maka ketika tu darah sakit bersalin dihukumkan juga darah haid. Faham tak kiang? Dihukumkan juga darah haid. Itu maksud dia. Naam. Al-muttasilu bidzalika min haidhiha al-mutaqaddim haidun. Ya, darah yang bersambung bidzalika dengan demikian itu. Bersambung min haidhiha al-mutaqaddim dengan haidnya dari haid yang terdahulu. Al-muttasil mubtada, haidun dihukumkan haid. Dia tidak lagi masalah. Jadi kalau haid dah sebelum daripada dia, maksudnya sebelum daripada dia cukup dah sehari semalam. Tak lebih lagi daripada 15 hari 15 malam. Tiba-tiba darah saat ni tu, orang puan ni dalam 2 minggu lagi nak bersalin. Tiba-tiba keluar darah. Tak rasa sakit benda lagi. Mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita cerita atas pandangan mu'tamad dulu. Kalau kita cerita bukan atas pandangan mu'tamad, kita tak boleh nak surah masalah ni. Faham? Aku berpegang di atas pandangan majoriti ulama, darah yang keluar daripada perempuan bukan perempuan mengandung bukan darah haid. Walaupun cukup syarat dia. Okey, itu pasal mulah nak pakai pandangan hak yang majoriti ulama, bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau pegang atas pandangan tu memang tak boleh nak surah masalah ni. Kita tidak boleh kita nak jelaskan, kita nak hurai masalah ni, kita tak boleh. Masalah ni dia terikat dengan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Faham? Jadi katakanlah orang puan mengandung, keluar darah, cukup dah sehari semalam. Kita kata 14 hari lagi nak bersalin, dia tak tahu bila nak bersalin. Kadang-kadang perempuan jangkaan klinik bergiang-bergiang. Tapi sampai masa tak bersalin lagi. Dan ada orang puan curi pula. Orang puan ada jenis orang puan curi kan? Dia curi 3 hari, curi 4 hari. Ada orang puan jenis curi. Curi tarikh mengandung, tarikh kandungan. Ada orang puan gitu. Misi lah, kabar kan? Orang puan curi. Dia curi tarikh dia. Biarlah, tak apalah curi nak orang ni. Dia curi tarikh tak dosa. Cuma salah nipu je lah. Okey. Jadi kita nak cerita je. Orang puan ni tu 14 hari lagi nak bersalin, keluar darah. Cukup syarat dia. Okey, bermakna darah tersebut mengikut pandangan mu'tamad adalah darah haid. Siapa sehari semalam nak bersalin rasa sakit dah. Masih lagi keluar darah. Okey, sakit masih lagi keluar darah. Kalau tak ada darah sebelumnya, maka dihukumkan darah fasad. Tapi oleh kerana ada darah dan bersambung dengan sebelum daripadanya, maka kemungkinan darah fasad dan kemungkinan darah haid yang sebelum daripada ni, dan apabila dia bersambung dengan darah haid sebelum daripada ni, maka dia lebih berpihak kepada haid. Okey, boleh faham kan? Dah beza lagu mana beza?
Beza mudah aja dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau bersambung dengan haid sebelum daripada ni dihukumkan haid, maka gugur kewajipan sembahyang. Kalau tidak bersambung dengan haid sebelum daripada ni, maka dihukumkan darah fasad, tidak gugur kewajipan sembahyang. Mudah aja. Gitu. Wal aslu fil haidi ayatu wa yas'alunaka 'anil mahid. Wal aslu dia al aslu ada beberapa makna mengikut istilah ulama. Dia ada makna dia pada lughah dan ada makna dia pada istilah. Makna dia pada lughah adalah ma bunya ma yubna ala ghairihi, perkara hak yang dibina di atas benda hak yang lain. Hak tu dipanggil fara'. Dia ni benda hak yang perkara yang lain dibina di atasnya. Ma bunya ghairuhu alaihi, barang hak yang dibinakan akan benda yang lain di atasnya. Tu makna pada lughah. Manakala pada istilah ulama ada beberapa makna. Antara makna mengikut istilah ulama, al-aslu adalah makna dia ad-dalil. Makna al-aslu di sini adalah ad-dalil. Wal aslu fil haid ay wad dalilu fil haid. Dalil pada haid. Dalil daripada Quran, daripada hadis adalah ayatu khabar. Apa nak baca ayatun? Sebab ayatu idhafah kepada wa yas'alunaka. Idhafah wan mudhafun ilaih tu ayat tu. Mudhaf ilaih tu jumlah. Dia panggil qasak kepada lafaz. Ayatu wa yas'alunaka 'anil mahid. Ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang al-mahid. Al-mahid dengan makna ayil haidhi. Itu tafsir bagi al-mahid. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang darah haid. Baik. Satu, yang pertama. Yang keduanya, wa khabaru. Aqaf pada ayat. Wa khabaru sahihain. Dan khabar. Khabar dengan makna hadis. Hadis as-sahihain. Dua sahih. Dia maksud dua sahih di sini adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, berkatalah ia Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haid. Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ini adalah merupakan sesuatu katabahu Allah yang telah menetap akan dia oleh Allah ala banati Adam, di atas anak-anak perempuan kepada Nabi Adam. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan kepada anak perempuan Adam. Itu makna ala banati Adam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ini dalil kepada haid. Jadi ketika Aisyah datang darah, apabila dia keluar nak pergi buat ibadat di Mekah bersama dengan Rasulullah, maka dia nangis. Maka Rasulullah tanya dia, ada fisti, mung keluar darah haid ke? Maka dia kata ya. Maka kata Rasulullah, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ini merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan kepada anak perempuan Nabi Adam. Jadi benda biasa, benda yang Allah Ta'ala tetapkan kepada anak perempuan Nabi Adam alaihi salam. Baik, okey habis. Selesai kan? Wa fil Bukhari, dan dalam kitab Sahih Bukhari, an ba'dihim, daripada sebahagian mereka itu al-ulama, ataupun daripada sebahagian mereka itu al-ulama, anna bani Isra'ilah, bahawasanya bani Isra'il anak cucu kepada Isra'il. Isra'il adalah Nabi Allah Ya'qub. Awwalu man waqa'al haidhu fihim. Banu Isra'il, anak cucu kepada Isra'il. Anak cucu kepada Isra'il. Isra'il nama siapa? Nabi Allah, nama Nabi Allah Ya'qub. Baik, nama Nabi Allah Ya'qub. Jadi anak cucu kepada Nabi Allah Ya'qub. Ia Banu Israel, puak-puak Yahudi ya. Anak cucu kepada Nabi sebenarnya. Dia anak cucu Nabi sebenarnya, tapi nak buat benda jahat. Nak buat benda jahat. Baik. Allah Rabbi. Dia puak Yahudi, dia ada satu benda, satu dalam Facebook ada satu halaman lah. Dia tulis Israel tatakallam bil Arabiyah. Orang Israel tatakallam bil Arabiyah. Orang Israel dia bercakap dengan bahasa Arab. Jangan tengok benda tu kalau kita tak baca daripada orang Islam. Kalau kita dengar, tengok video dia yang dia post semua, kalau kita baca,
memang hati akan cenderung kepada Israel. Maksudnya orang Israel jadi baik lagi. Orang Israel jadi baik. Sebab itulah apabila berlaku baru ni tu ada sebahagian daripada ulama-ulama daripada negara Arab yang tidak menyokong Hamas dan mengecam Hamas. Ada sebahagian. Mungkin dia terkesan daripada video-video tersebut. Dan apabila anda dengar, orang kata baik sangat orang Israel. Kita dengar tu kan. Orang Israel sebenarnya ramai juga daripada kalangan orang Arab. Dia daripada orang Arab di Iraq, hak yang asal Banu Israel, dia pergi ke benda Israel, hak maksudnya Yahudi hak duduk di negara Iraq. Ini macam orang Arab. Negara Syria, negara Lebanon, negara ni hak berkumpul di Israel. Baik. Jadi baik sangat rasa. Baik sangat rasa nampak. Kalau kita dengar hak dia saja. Bab pelawak kan. Jadi orang pandai pelawak ni nampak baik belaka lah. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari menyebut bahawasanya sebahagian daripada ulama menyebut di sana ada athar. Sebahagian daripada ulama menyebut athar. Bahawasanya Bani Israel adalah awwalu man waqa'a al-haidu fihim. Awal-awal mereka yang berlaku haid pada mereka itu. Jadi awal-awal ni kalau kita buka dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab haid ada sebut ni dalam kitabul haid ada bab ni. Dia dalam bab kitabul haid dia ada bab kaifa kana badul haidhi dalam kitab Sahih Bukhari. Bagaimanakah permulaan haid. Jadi dan antara hadis yang disebut ataupun athar yang disebut adalah Bani Israel adalah awal-awal mereka hak yang berlaku haid pada mereka itu. Baik. Jadi nampak bercanggah. Jadi ada athar menyebut bahawasanya orang hak yang mula-mula datang haid adalah Banu Israel. Tapi ada hadis menyebut bahawasanya orang yang mula-mula berlaku haid adalah segala anak perempuan Nabi Adam semuanya datang haid. Baik. Maka di sini berlakulah khilaf di kalangan ulama dalam memahami athar-athar ini. Ada sebahagian daripada ulama melihat bahawasanya anna Bani Israel awwalu man waqa'a al-haidu fihi adalah dia panggil khusus kepada Banu Israel. Hak nu ada umum. Maka didahulukan hadis hak yang khas di atas hadis yang am. Okey, boleh faham? Jadi bermakna orang puang hak yang mula-mula keluar darah haid adalah Banu Israel. Baru lepas daripada itu keluar darah. Yang kita tidak Banu Israel ni. Jadi bermula daripada dia. Faham? Lepas tu habis keluar belaka darah. Okey, ni pandangan sebagai ulama. Tapi bukan pandangan hak yang kuat. Pandangan hak yang kuatnya adalah hak yang pertama. Iaitu segala anak Adam, hak perempuan keluar darah haid. Ini dibincang oleh ulama. Dibincang oleh ulama. Panjang lebar ulama bincang masalah ni. Sebab ada disebut dalam Sahih Bukhari. Baik. Thumma abtalahu bihadzal hadis. Kemudian membatallah Imam Bukhari. Akan athar ini dengan hadis ini. Dengan hadis ini. Maksudnya hadis yang pertama tadi. Mana? Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi Imam Bukhari sendiri tidak buat mari je pandangan tersebut, pandangan yang kedua. Cuma dia membatalkan pandangan yang kedua dengan hadis yang pertama. Faham tak lagi membatalkan pandangan yang kedua dengan hadis yang pertama? Jadi Imam Bukhari lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan semua anak perempuan Nabi Adam hak yang datang haid. Cuma di sana ada ulama yang menggunakan maslak al-jam'i. Tadi maslak at-tarjih. Hak ni maslak al-jam'i. Maksudnya gabungkan dua hadis tersebut. Ya memang semua anak perempuan Nabi Adam keluar darah haid. Tapi dalam masa yang sama yang dimaksud dengan Banu Israel mula-mula keluar darah haid adalah mula-mula zahir darah haid di kalangan Bani Israel. Sebelum itu tak zahir. Tak zahir maksudnya secara umum lah. Dengan kesalahan-kesalahan yang tertentu yang dibuat oleh Banu Israel menyebabkan zahir darah haid daripada perempuan. Okey, boleh faham? Bukan dia mula-mula keluar. Tapi mula-mula zahir. Benda hak yang aib, hak yang ada pada perempuan. Waqilan kataqi. Hak ni hanya dia nak mari pandangan-pandangan hak yang berkait dengan permasalahan ni. Tak tahu pun apa. Awwalu man hadat ummuna Hawa. Awal-awal perempuan hak yang datang haid adalah ibu kita Hawa. Baca bil mad. Baca dengan mad panjang. Hawa. Baik. Bila lamma kasarat syajaratal hintah. Tak kala dia mematahkan
pokok hintah, gandum. Dia pokok benda hak yang Allah Taala larang Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarata. Mu jangan mendekati wahai Adam dengan Hawa pokok ni. Pokok benda berlaku khilaf, ada setengah kata pokok hintah. Baik. Tak kala dipatahkan pokok hintah, dia nak ambil nak makan patu wa admatha, dan dia benda. Dia adma ni asal makna mengeluarkan darah. Dia bukan pokok hintah tak ada darah. Gandum dia tak ada darah. Faham? Maksudnya apabila dia mematahkan, kalau pokok tu masih lagi muda, mengeluarkan air. Kalau hak yang kalau hak yang masih lagi putih, maksudnya kalau padi, anda ingat masa anda pernah tanam padi kot dulu. Masa kecil-kecil tu pernah tanam padi, cedung kandang belaka lah. Pada anda pernah buat diri lah. Di Ngabah Tengah dulu, di kawasan sekolah Padang Negara tu, dia tanah kerjaan situ. Sebelum dia buat sekolah, orang pakai buat padi. Anda buat kau. Ramai-ramai. Ngorang kampung pakai buat. Kita ada diri. Jadi padi ni ketika dia sebelum daripada dia berak, sebelum dimasuk isi. Istilah dia sebelum masuk isi, dia ada benda dipanggil susu dalam. Tu sedap makan. Kita kekah dia macam susu jadi rasa. Sedap makan. Baik, nak ceritanya, tak kala dia mematahkan, dia memecahkan, dia mematahkan pokok hintah dan dia mengeluarkan air daripada pokok hintah. Itu makna admatha. Qala Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, wawul qasam, la udmiyannaki, demi kemuliaanku dan kebesaranku, sesungguhnya aku akan mengeluarkan darah daripadamu, kama admaiti hadhihi syajarah, sebagaimana mu mengeluarkan air, mengeluarkan cecair daripada pokok ini. Baik. Tapi ini pandangan yang lemah. Cuma dia sebut juga beberapa benda yang berkait dengan permasalahan ni. Okey, seterusnya lagi, wa qaddama al-musannif rahimahullahu ta'ala ala ma'rifati ahkamil haidhi ma'rifata sinnihi wa qadrihi wa qadri at-tuhri wa qad syara'a fi bayani dhalika faqal. Dan sesungguhnya qaddama, telah mendahulu oleh musannif. Mendahulu ni, kita ada beberapa perkara, hak ni kita tak depan. Hak ni mula-mula, tu makna mendahulu oleh musannif. Musannif mendahulukan. Musannif yakni kembali kepada Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mendahulukan ala ma'rifati ahkamil haid, di atas mengetahui hukum hakam haid. Mendahulukan benda ma'rifata sinnihi. Jadi, tak cerita lagi hukum hakam haid. Tapi cerita benda ma'rifata, mendahulukan ma'rifata maf'ulun bih bagi qaddamah. Mengetahui sinnihi, umurnya haid. Wa qadrihi, mengetahui kadarnya haid. Wa qadri tuhri, dan mengetahui kadar suci. Jadi sebelum daripada bincang hukum hakam haid, Imam Nawawi bincang dulu umur haid, kadar tuhur. Wa qad syara'a fi bayani dhalika faqal, dan sesungguhnya telah masuklah ia. Syara'a fa'il syuru'. Syara'a di sini dengan makna masuk. Masuk, membincang. Mula masuk membincang. Dia syara'a fa'il syuru', khabar dia mesti kena fa'il mudhari'. Maka fa'il mudhari' di sini tak ada, maka kena takdir. Wa qad syara'a yatakallamu fi bayani dhalika. Tu takdir lagu itulah. Yang sesungguhnya telah masuk ia Imam Musannif yatakallamu, berbicara, berbincang, fi bayani dhalika, pada menjelaskan demikian itu. Benda demikian itu kembali kepada sinnihi, qadrihi, qadri tuhri. Faqal, ataf pada syara'a. Maka berkatalah ia al-musannif, aqallu sinnil haidhi wa aktharuh, sekurang-kurang sinnil haid, umur haid, wa aktharuhu, dan sebanyak-banyak umur haid. Katanya aqallu sinnihi kala bani ar-radha' tis'u sinin qamariyatan kama fil muharrar walau bil biladil harrah, walau bil biladil baridah. Jadi kita berhenti sini dululah untuk pagi ni. Jadi insya-Allah kita sambung balik pagi esok. Kita kelas ni kita akan buat setiap pagi, start daripada pukul 7 hingga pukul 8. Cuma pagi esok mungkin kita akan berhenti sebelum pukul 8 5 minit. Sebab anak pukul 8 tu kita start pula daurah lain. Daurah di Perak online juga. Kitab rasanya kitab benda lah. Kitab dah ingat dah kitab benda. Kitab fiqh juga. Hak yang daurah di Perak tu sampai pukul 1 sudah. Jadi sepagi esok daripada pukul 7 sampai pukul 1 sudah.
Jadi pagi esok insya-Allah kita sudah dalam pukul 7.55. Lepas tu kita berhenti 5 minit, sambung balik. Okey baik Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.